Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Jenderal Osman Odanu bin Hamzah selaku pengurusi Masjid Talha bin Ubaidillah Bukit Jalil, para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Talha bin Ubaidillah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi, dengan izin dan ketentuannya, kita telah pun 6 hari berada di tahun 2019 mengikut perhitungan tahun Common Era ataupun Anno Domini. Syukur juga kita berada pada hari yang ke-6 tahun ke-19 dalam kiraan milenium yang ketiga, iaitu 1000 tahun yang ketiga, bermula kiraannya 1 Januari 2001 dan bakal berakhir 31 Disember tahun 3000. Kita juga berada pada hari yang ke-6 tahun ke-19 dalam abad ke-21. Dan kita juga berada pada hari yang ke-6 tahun yang ke-10 atau tahun terakhir dalam dekad 2010s, 2010. Dalam masa 6 hari kita melalui tahun yang baru ini, maka sesuailah tajuk yang saya diminta untuk menghuraikan, iaitu mencari keberkatan umur azam di tahun baru. Tuan-tuan sekalian, bila tiba sambutan tahun baru ataupun bila tiba sambutan hari lahir kita, birthday kita, maka ramai di kalangan kita yang minta moga-moga dipanjangkan umur. Itu kebiasaannya. Sememangnya umur ini benda rahsia, tidak ada orang yang tahu. Dalam falsafah orang Jawa, 5 perkara dalam hidup tak ada orang boleh confirmkan. Sama ada kita rancang macam mana pun belum tentu dapat. Apa 5 perkara itu? Siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, 5 pandai. Pertama sekali, pasti umur kita. Tak pasti berapa. Tak pasti. Kalau kita tengok berapa ramai orang berusaha nak dapatkan umur yang panjang, tak panjang juga umur. Michael Jackson mati tak sempat umur pencen. Makan nasi tidak, makan roti canai tidak, hari-hari mandi dengan air mineral ni, bukan minum, mandi. Setiap hari akan duduk dalam tabung oksigen tu bernafas dengan udara yang segar, meninggal juga. Ada orang, jangankan orang lah, kita banding dengan binatang, haiwan ni. Cuba tengok ada haiwan arnab, hari-hari dia melompat. Mana ada arnab yang tidak melompat dalam tiap-tiap hari? Tapi berapa purata jangka hayat seekor arnab? 9 tahun je. Kuda hari-hari berlari. Tidak pernah satu hari kuda tak berlari. Mana hari-hari jogging lah. Tapi berapa jangka hayat seekor kuda? 25 tahun je. Monyet hari-hari bergayut. Mana ada monyet tak pernah bergayut? Tapi jangka hayat seekor monyet cuma 40 tahun saja. Bandingkan dengan kura-kura, seumur hidup tak pernah buat apa-apa, tapi jangka hayatnya 150 tahun. Misteri ya. Lepas itu yang saudara-saudara kaki gym, jangan ingat panjang umur, belum tentu. Tuan-tuan yang tak makan nasi, jangan ingat panjang umur, belum tentu. Kesian, ada orang kita tak makan nasi, pergi rumah orang, orang yang dah nasi dia makan lauk. Macam kucing makan lauk begitu. Tanya ngapa tak makan nasi? Gemuk katanya. La ilaha illallah. Mana ada kena-mengena nasi dengan gemuk? Tak ada. Apa sebab? Gajah sebiji nasi tak pernah makan, gemuk ya. Tak ada kena-mengena dengan gemuk. Awak lepas makan mencekik, melengkor, membuta, memanglah gemuk. Tapi yang penting benda tu misteri ya. Misteri.
Bukan cerita kan panjang pula lagi cerita rahsia umur dia. Yang kedua kata orang Jawa, loro jodoh. Jodoh tak ada orang boleh jangka. Cik Ta, kenal Cik Ta? Apa nama panjang saya betul apa ingat dah. Dia ni selebriti lah. Cik Ta tu tua pada saya ni. Tua pada saya ni. Dia masa dia menang Ratu Cantik umur 19, suami dia sekarang baru darjah 2. Siapa sangka? Lepas tu tuan-tuan tengok budak-budak berlari ni, diorang play-play tu. Contoh jodoh kita tak apa. Kita janganlah marah dengan budak-budak. Terutama budak perempuan yang kecil-kecil ni, kita walaupun dah 40-an, 50-an, diorang play-play tu. Tuan-tuan jodoh kita akan datang. Berapa banyak kes begitu? Suami 18, isteri 55. Banyak. Misteri. Yang ketiga, telu wahyu, anugerah. Jangan kajilah. Ada orang nak mendapat anugerah, bodek bagai nak gerak, tak dapat. Dia punya bodek cium tangan bos, berbunyi sampai ke siku cium, tak dapat. Tapi ada orang tak dapat je setiap tahun macam-macam anugerah, gelaran macam-macam. Papat kodrat, iaitu nasib. Nasib kita tak ada orang boleh jangka. 5 bandar, rezeki. Semua 5 perkara ini tak boleh tidak mesti banyakkan berdoa supaya Allah permudahkan. Mati misalnya, mana ada boleh jangka mati dekat mana, ke bumi, kat mana? Siapa boleh rancang di sini? Tak boleh rancang. Tak boleh. Berapa ramai kita tengok orang masa hidupnya tak pernah sabarlah dia ni, tak tahulah husnul khatimah ke su'ul khatimah ke. Tapi Tuhan nak beri rezeki, meninggal dia di Masjidil Haram depan Kaabah. Ada seorang tu pelakon cerita Mami Jarum. Tak payahlah sebut nama, kalau tak ada kamera sebutlah nama. Meninggal depan Kaabah dengan genting tasbih. Siapa sangka? Arwah tadi Ismail nak nama kalau tak salah. Ustaz penceramah belum tentu mati dalam Masjidil Haram. Ini Tuhan punya kerja. Rezeki dia lah. Dulu orang mati kena timpa dengan kren Masjidil Haram. Rezeki. Berapa ramai orang pergi haji, dia orang 2-3 orang je meninggal. Rezeki lah. Jadi bila tengok meninggal dalam Masjidil Haram, meninggal pula musim haji, kena pula timpa dengan kren, itu dipanggil sahibul hadmi. Antara tanda mati husnul khatimah, mati ditimpa sesuatu, itu mati yang baik. Jadi ramailah jemaah kita yang nak mati begitu selepas pada itu. Jadi ramai yang pergi umrah masuk Masjidil Haram, semua pakat menengok kren, mana ada kren. Tu gaya melayang-layang, jom tu. Tak dapat juga. Sebab itu benda ni misteri lah tuan-tuan. Jadi yang kita nak fokus malam ni umur. Umur ni usaha macam mana pun dia dah ada sukatan dia. Maksudnya Nabi SAW dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Average umur umatku antara 60 sampai 70. Itu Nabi punya statement. Amat sedikit saja umatku yang boleh lebih daripada itu. Mana tuan-tuan yang dah umur 70 ke atas, special lah. Tapi average Nabi sebut 60 sampai 70. Sebab itu dalam dunia dia ada rekodkan super centenarians. Super centenarians ini manusia yang umur 110 tahun ke atas. Kita ada dalam rekod 100 laki-laki, 100 perempuan. Seorang habuk tak ada orang Islam. Tak ada. Mana betul lah kalau kata Nabi, average umat aku 60 sampai 70. Rekod nombor 1 manusia yang paling tua umur 122 tahun 164 hari. Tua betul orang perempuan, orang Perancis. Jean Calment namanya. Dia dah meninggal dah. Dia lahir tahun 1875, meninggal tahun 1997. Lelaki paling tua umur 116 tahun 54 hari. Juga bukan orang Islam, orang Jepun. Dia beranak lahir tahun 1897, meninggal tahun 2013. Dan dalam dunia, negara yang paling ramai orang panjang umur, Amerika, 42 orang. Dan ada seorang yang masih hidup lagi, umur 114 tahun. Dan negara kedua paling panjang umur, Jepun.
24 orang rekod dunia 110 tahun. Dia panggil super centenarian. Bawah 110 dia tak masuk rekod. 110 tahun ke atas Jepun ada 24 orang. Dan ada 3 orang masih hidup lagi. Jepun power. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi 7-Eleven Jepun, terkejut kita tengok orang pencen kerja. Kat tol dia pun orang pencen juga. Kesian kita tengok. Dekat airport semua orang tua. Dah tak mati-mati nak buat apa? Duduk. Takkan duduk saja. Dia bukan ada masjid macam kita. Dan dia akhirnya kerjalah itu ini. Kesian. Kita jadi kesian. Baik itu eloklah kalau Nabi sebut umur tu janganlah panjang beria sangat. Sikit-sikit sudahlah. Dia ngam-ngam 60-70 ni tak menyusahkan orang sangat. Dalam agama boleh atau tidak kita minta panjang umur? Nanti kita akan terangkan kemudian. Hadirin hadirat sekalian, yang mustahak umur satu perkara yang besar dan akan ditanya di hari akhirat. Nabi bercerita kepada Ibnu Mas'ud, la tazulu qadam ibn Adam yaumal qiyamah min inda rabbih hatta yus'al an khamsin. Kaki anak Adam tak akan bergerak di hadapan Tuhannya selagi dia tidak ditanya 5 perkara. An umurihi fima afnah. Nombor 1 sekali Tuhan tanya umur dia. Apa digunakan untuk sepanjang umur je. Jadi kalau umur tu terlampau panjang, lamalah soal siasat tu. Kita ke airport kalau migration tanya panjang, boring juga. Oh panjang betul soalan dia, macam kita ni bersalah sangat. Custom tanya panjang, cek kotak, cek barang, kita pun boring juga. Sama di hari akhirat, panjang umur, banyak soalan. Awak buat apa, lepas pencen buat apa, gini-gini, masuk pertandingan menyanyi, semua dia tanya satu-satu, letih nak menjawab. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa muda engkau habiskan untuk apa, pun umur juga. Yang ketiga, wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dia tanya pula harta kita, dari mana engkau dapat, ke mana engkau belanjakan. Dia macam audit jugalah, mana mari, mana keluar. Dan yang kelima, wa maza amila fima alima. Ilmu yang kau dapat, apa yang kau buat dengan ilmu itu, amalkan ataupun tidak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. 2 perkara daripada 5 soalan adalah umur.